Topik kali ini mahu membicarakan tentang ilmu gajah. Sebenarnya, kepandaian orang Melayu dahulu adalah memburu, memelihara, menjinak, merawat, mengawal, dan mengarah gajah. Kepandaian ini sehingga digunakan oleh beberapa kerajaan negara lain. Ilmuwan orang Melayu memang cukup tinggi dalam pelbagai bidang. Ini bukan cerita dongeng ataupun mereka cerita. Pelbagai ilmu yang dimiliki dan dicatatkan di dalam pelbagai jenis manuskrip atau kitab, sama ada dalam tulisan asli, Melayu rencong atau tulisan Jawi. Sebab itulah penjajah dahulu bila menjajah tanah Melayu, dibawanya pulang semua manuskrip nenek moyang kita ke negara mereka. Topik kali ini mahu membicarakan tentang ilmu gajah. Sebenarnya, kepandaian orang Melayu dahulu adalah memburu, memelihara, menjinak, merawat, mengawal, dan mengarah gajah. Kepandaian ini sehingga digunakan oleh beberapa kerajaan negara lain. Antaranya, penjajah Eropah di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Begitu juga kerajaan Cina. Menurut E.H. Schaefer, 1957, terdapat catatan bahawa pada tahun 554, juak-juak Melayu telah ditugaskan oleh kerajaan Maharaja Fei dari Wei Barat, China, untuk mengembala 2 ekor gajah perang dari Lingnan yang kini dikenali dengan China Selatan dan Vietnam. Gajah-gajah tersebut dikatakan dilengkapi rengga kayu dan pedang gading. Menurut rekod Cina, telah menyebut kerajaan Melayu Langkasukai mempunyai hubungan diplomatik dan telah menghantar ufti ke China. Ini berlaku pada tahun 500 lagi. Taftitan ufti yang diutus itu termasuk gajah beserta pengembalannya sekali. Dalam rekod Maharaja Ming, iaitu Ming Shilu, beberapa ekor gajah telah dibawa rombongan yang diketuai Laksamana Melaka dan telah dihadiahkan kepada Maharaja Ming pada 27 Ogos 1481. Pada waktu itu, kapal-kapal Eropah turut menggunakan gajah untuk menarik kayu balat besar dari tanah Melayu dimuatkan ke kapalnya. Menggunakan kepakaran orang-orang Melayu dalam menjinak dan mengarahkan gajah. Tom Pires, seorang penulis Portugis, ada menyebut dalam bukunya yang bertajuk The Suma Oriental. Bagi orang-orang Melayu zaman dahulu, ianya bukan sekadar menjadi simbol kekuatan, tetapi gajah digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti peperangan, pembalakan, hiburan, pengangkutan, perdagangan, majlis, adat, pernikahan, perutusan, dan keselamatan. Masyarakat Melayu masih dekat dengan ilmu pawang yang boleh diperturunkan secara turun-menurun sehingga hari ini, diwarisi daripada bapa kepada anak atau daripada datuk kepada cucu. Dunia Melayu ini ada pawang gajah, pawang buaya, pawang ular, dan pelbagai lagi. Kesemua cabang ilmu dikuasai oleh orang Melayu kerana faktor persekitaran dan Melayu itu sendiri dekat dengan alam semula jadi. Tidak menjadi pelik bila kita turut mendengar cerita hebatnya pawang gajah. Pengkaji telah menemui kitab gajah. Isi kandungannya penuh dengan mantara gajah, iaitu kitab ilmu pemeliharaan gajah yang ditulis oleh orang Melayu telah lama wujud. Kitab ini telah membuktikan orang Melayu sangat mahir dengan cara-cara menunduk dan menjinak gajah. Manuskrip lama yang berjudul Mentara Gajah turut mengandungi cara-cara menjaga dan mengubati gajah yang sakit. Ilmu ini telah diriwayatkan secara turun-temurun. Para sultan yang memiliki gajah turut memiliki seorang penjinak atau penjaga.
Penjinak ini bertindak sebagai pawang gajah, merupakan seorang individu yang mampu mengubati sakit-sakit gajah. Di dalam kitab Sulalatus Salatin atau buku sejarah Melayu, ada menceritakan tentang seriwat Raja Maharaja Dewasura dan Tun Umar yang sangat berkebolehan dalam menjinak gajah dan terkenal dengan ilmu berkenaan gajah. Ketika Melaka diserang pada tahun 1511, ada pasukan Gajah Melayu yang diketuai oleh Raja Ahmad. Bila Portugis menghampiri kota, pasukan gajah digerakkan dan merempuh tentera Portugis. Malangnya, tombak panjang Portugis berjaya melukakan gajah, gembala, serta pahlawan Melayu yang berada di atas gajah perang tersebut. Raja Ahmad sendiri luka tangannya. Cerita ini diambil dari naskah Sulalatus Salatin dan Komentarios di Albuquerque. Gambar-gambar Kesultanan Terengganu menghantar ufti ke kerajaan Siam turut menggunakan gajah. Begitu juga cerita berpuluh ekor gajah digunakan di Kedah juga untuk hantar bunga emas. Perjanjian Inggeris Siam pada tahun 1909 menamatkan penghantaran bunga emas. Catatan tentang penggunaan gajah juga sukar untuk ditemui lagi. Beginilah serba sedikit tentang gajah dan kemahiran orang Melayu mengendalikannya. Kita sendiri semakin lupa dengan kemahiran ini. Malahan semakin hampir dilupakan oleh orang Melayu sendiri. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga kita kembali bertemu di cerita berikutnya. Jangan lupa tekan button subscribe supaya laman kiri terus bersemangat menyediakan cerita yang menarik. Sekian. Terima kasih.